Tapi orang kata Maria Tengku Sabri lagi berusia, lagi laku. Ah, Ah, Tanya tu. Rezeki lagi melimpah ruah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, betul Kifi. Saya itulah seperti yang saya cakap tadi, bila saya dah redha, saya dah terima kenyataan, saya dah move forward, Allah bagi rezeki lagi banyak. Setiap minggu saya on the road. Dan Alhamdulillah, insya-Allah hujung tahun ni saya akan mengerjakan umrah bersama suami dan anak Ah, dengan melalui Media Prima Berhad. Saya sebenarnya dah habiskan kota saya. Dah banyak kali saya guna kota dengan Media Prima, tapi ini kali ke-7. InsyaAllah kali ke-7 saya mengerjakan umrah. So jadi saya dapat pergi kota dengan kota Media Prima, Alhamdulillah lah. Sebab anak saya dah janji anak saya nak bawa dia sebab dia kata dia nak berdoa untuk SPM sebab nak memenuhi impian mak dia untuk jadi doktor gynecologist. Dia kata nak doa sebelum SPM. InsyaAllah nanti bila anak saya dah habis SPM nanti, bila anak saya dah start belajar, dah on the way nak jadi doktor gynecologist tu, insyaAllah manalah tahu Tuhan bagi saya rezeki, berkat kesabaran, buka yayasan, masa tu saya nak buat CSR besar-besaran. Masa tu saya invite Kifi. InsyaAllah masa tu boleh lah. okey, kalau sekarang ni, zaman sekarang ni, social media semua ramai yang jadi Insta famous, yang jadi nak jadi host, dia orang pergi buat review makan dekat restoran, macam-macam lah yang dia orang buat dan mungkin ada yang menjadikan Maria Teguh Sabri sebagai inspirasi mereka untuk buat review, food review kat restoran dan sebagainya. So Maria Teguh Sabri yang mempunyai pengalaman yang luas banyak dalam bidang ini, apa yang boleh Kak Maria boleh share ataupun bagi tips kepada all newcomers yang nak jadi host ke, nak buat review ke, whatsoever? Okey, memang saya ada terima juga DM video yang share anak diorang nak sangat jadi Maria Teguh Sabri. So saya kata oh syukur alhamdulillah bagus minat sebab dia berminat. Jadi saya kata minat tu harus dipupuk ya daripada sejak kecil lagi sebab banyak budak-budak kecil yang nak jadi host ni. Jadi pupuk dia orang jangan orang kata terus kata tak payah tak boleh ada setengah orang dia tak nak kasih anak dia orang jadi host dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang berminat, okey, semangat tu kena kuat sebab bukan setiap kali kalau kita nak pergi buat review tu semua menjadi ikut macam kita nak. Ada masa-masanya tak jadi. Jadi bila tak jadi tu janganlah terus orang kata kecewa, teruskan, kuatkan semangat. Jadi untuk menjadi host ataupun untuk jadi orang kata influencer bab-bab makan ni, yang paling penting makan tu selera tu kena ada dan kena nampak makanan yang kita makan tu sedap, berselera, bersungguh-sungguh supaya orang bila tengok kita makan tu orang pun rasa macam sedap, memang sedap betul nampak Kak Maria makan. Kak Maria sedap ke? Memang sedap. Kita bila bagi review tu bagi review yang honest, bagi review yang ikhlas. Kalau makan tu cakap betul-betul sedap, cakap rasa dia macam mana, cukup tak garam gulanya, cukup tak santannya, kena bagi honest review dan kena review dengan bersungguh-sungguh. Barulah bila orang tengok kita, sebab tu orang kata boleh tengok Kak Maria makan, ya Allah meleleh-leleh air liur ni, rasa macam tak sabar nak pergi makan. Itulah dia, saya Maria Teguh Sabri, memang saya buat dengan sepenuh hati, saya buat dengan ikhlas hati. Itu Hmm. saya. Bukan setakat nak pergi review, pergi kedai duduk. Okey, ini apa ni kangkung belacan. Yang ini mi kari. Mi kari dia sedap. Okey, macam tu je. Tak boleh lah. Kan, kenalah cakap lebih lagi lanjut, bagi tahu tekstur dia macam mana, kepekatan kuah dia macam mana. Barulah orang bila tengok orang rasa, ui, memang terpanggil lah nak makan mi kari ni. Kan? Sebab bila orang bercakap pasal tekstur kuah pun orang dah rasa teruja. Ui, kuah dia tak pekat sangat, tak cair sangat tapi just nice. And then boleh rasa dia punya kari dia tu. Macam tu lah. So Kak Maria, selama Kak Maria dekat kita lipas sedikit lah masa buat jalan-jalan cari makan tu kan, mesti ada momen yang you tak boleh lupa, yang mungkin you boleh menitis air mata ke, kalau ketawa tu banyak. Mungkin ada momen yang you tak boleh lupa sampai sekarang yang menyentuh hati you ketika masa you buat rancangan jalan-jalan cari makan tu. Ada tak kalau boleh ingat? Yang menyentuh hati, yang membuatkan saya menangis, adalah. Tapi masa tu saya adalah
penolong penerbit. Jadi bila kerja saya sebagai seorang penolong penerbit ni, saya very committed bila buat kerja. Saya memang suka kerja. Sebab tu sampai di usia ni pun saya masih kerja lagi. Jadi saya dah aturkan perjalanan untuk syuting. Jadi bila kita keluar untuk pergi syuting tu, saya akan pastinya semuanya berjalan lancar. Tapi ialah kehendak Allah kan. Contohnya macam saya pernah lah sekali tu pergi ke Langkawi. Sepatutnya saya dapat penaja untuk taja kita orang ferry untuk masuk ke Langkawi. Apabila kita tiba di sana, ferry tu tak ada. Ferry khas tau untuk ambil kita orang. Ferry tak ada. Saya tanya kenapa tak ada. Oh sebab you all lambat. Dia kata you all lambat setengah jam. Saya kata yelah nak buat macam mana perjalanan kita orang daripada Seri Pentas nak ke sini kita orang naik van. Van tak boleh laju. Memanglah kita orang keluar awal tapi disebabkan oleh adalah masalah-masalah teknikal dan sebagainya. Jadi itulah saya call tak jawab. Saya kata lepas tu dah saya kena sekolah kena marah kat situ oleh penerbit saya. Jadi saya ni memang bukan pantang dimarah, pantang ditegur. Tidak, saya menerima. Memanglah saya kata dah keadaan begitu dah tak mengizinkan nak buat macam mana. Bukan di bawah beyond my control. Jadi saya rasa malu lah. Saya rasa malu, saya rasa segan lah kena marah depan kru yang lain tu. Jadi saya rasa macam air muka saya tak tahu mana nak letak lah kan. Saya pun ada perasaan juga. Jadi saya rasa malu. Jadi itulah benda-benda macam tu lah, you know, kadang-kadang menyentuh perasaan lah, kecil hati, sedih. Tapi lepas tu bila saya naik jadi penerbit, saya pula yang faham penerbit saya. Kenapa, you know, benda ni. Jadi saya sendiri pula yang marah, yang kadang-kadang tak boleh kawal. Sebab kadang-kadang bila kita harapkan kru kita untuk buat kerja, kerja tu tak sampai ke level yang kita nak. Jadi kita pun memang betul lah naik hantu. Jadi baru saya faham Faham, lah. Tapi faham. yelah, tapi kita kena tahu jugalah. Macam kadang-kadang benda ni nature. Nak jadi macam mana kan. Kita tak boleh nak marah. Jadi saat-saat sedih dan pilu bersama-sama dengan kru jangan makan tu sebenarnya banyak Kifi. Banyak. Banyak. Ada macam-macam kejadian yang berlaku. Jadi itu di antaranya lah. Saat-saat sedih bila kena marah depan orang, air muka kita pun jatuh, tak tahu mana nak letak muka. Jadi bila kita tengok orang kita pula rasa macam dia orang ni mesti tak respect aku lepas ni kan, mesti pandang aku hina kan sebab dah kena marah ni. Macam-macam lah bermain di perasaan. Ini Ah, ada komen